Pernah tak anda terfikir macam mana rasanya kalau nilai harta anda tiba-tiba melonjak naik? Bukan sikit-sikit ya? Bukan sikit-sikit, kita cakap pasal $84 bilion. Dalam satu hari. Gila, ini bukan jumlah keseluruhan tau, ini cuma kenaikan sahaja. Jumlah tu cukup untuk beli beberapa kelab bola sepak gergasi, beberapa pulau dan masih ada baki lagi. Dan ini bukan soalan angan-angan. Ini betul-betul terjadi. Tepat. Dan dia terjadi pada seorang individu yang meletakkan beliau dalam satu liga yang tak pernah dicapai sesiapa pun dalam sejarah moden. Betul tu. Jadi untuk perbincangan kita hari ini, kita akan jadi macam detektif ekonomi. Ada satu kes kekayaan luar biasa baru je berlaku. Elon Musk tiba-tiba melonjak ke nilai bersih $851 bilion. Satu letusan, bukan peningkatan biasa. Betul. Misi kita, siasat bersama, apa sebenarnya yang terjadi di sebalik tabir? Sumber risikan kita, macam biasa, data terkini dari senarai Forbes Real-Time Billionaire. Jom kita rungkai kes ni. Okey, mari kita mulakan dengan barang bukti utama. Angka tu sendiri, $851 bilion. Ya, angka tu. Untuk bagi anda faham betapa luar biasanya angka ni, ia lebih kurang 3 kali ganda nilai Jeff Bezos. 3 kali ganda. 3 kali ganda nilai Jeff Bezos atau Mark Zuckerberg. Musk bukan lagi sekadar orang nombor 1 terkaya. Dia dah macam berada di planet lain. Betul. Jadi soalan pertama yang muncul di fikiran saya dan mungkin juga anda ialah Macam mana? macam mana boleh jadi macam tu kan? Ini bukan sebab saham Tesla naik sikit-sikit. Ini satu lonjakan kuantum. Apa punca letusan kekayaan ni sebenarnya?
Betul. Misi kita. Siasat bersama. Apa sebenarnya yang terjadi di sebalik tabir? Sumber risikan kita, macam biasa, data terkini dari senarai Forbes Real-Time Billionaire. Jom kita rungkai kes ni. Okey, mari kita mulakan dengan barang bukti utama. Angka tu sendiri, $851 bilion. Ya, angka tu. Untuk bagi anda faham betapa luar biasanya angka ni, ia lebih kurang 3 kali ganda nilai Jeff Bezos. 3 kali ganda. 3 kali ganda nilai Jeff Bezos atau Mark Zuckerberg. Musk bukan lagi sekadar orang nombor 1 terkaya. Dia dah macam berada di planet lain. Betul. Jadi soalan pertama yang muncul di fikiran saya dan mungkin juga anda ialah Macam mana? macam mana boleh jadi macam tu kan? Ini bukan sebab saham Tesla naik sikit-sikit. Ini satu lonjakan kuantum. Apa punca letusan kekayaan ni sebenarnya? Puncanya sangat spesifik dan ia adalah satu langkah korporat yang sangat bijak atau mungkin sangat gila bergantung pada pandangan anda lah. Okey. Faktor utamanya ialah pengambil alihan syarikat kecerdasan buatan miliknya, xAI, oleh sebuah lagi syarikat gergasi dia. SpaceX. Tepat, oleh SpaceX. Jadi ini bukan pasal jualan kereta atau langganan internet. Ini lebih kepada satu perkahwinan antara dua syarikat gergasi miliknya. Betul, satu penyusunan semula aset dalaman yang mengubah segala-galanya. Okey. Fikirkannya macam ni lah. Sebelum ni, Musk ada 2 poket besar yang berasingan, SpaceX dan xAI. Sekarang, dia gabungkan kedua-duanya jadi satu super poket. Satu entiti mega. Ya, gabungan ini serta-merta mewujudkan sebuah entiti mega dengan penilaian pasaran yang dianggarkan mencecah $1.25 trilion. Tunggu sekejap. $1.25 trilion. Bunyinya macam magic kewangan. Saya faham SpaceX tu memang gergasi, tapi xAI kan masih syarikat baru. Baru lagi. Adakah nilai pasaran yang diletakkan pada xAI, iaitu $250 bilion, tu betul-betul munasabah? Atau ini sekadar satu hype yang boleh pecah bila-bila masa? Soalan yang sangat bagus dan itulah yang sedang didebatkan oleh penganalisis di seluruh dunia sekarang. Dari satu sudut, ya, ia nampak macam hype. xAI belum lagi jana keuntungan berbilion dolar pun. Tapi, dari sudut pandang pasaran, mereka tak membeli apa yang xAI ada sekarang. Mereka beli masa depan dia. Tepat. Mereka membeli apa yang xAI boleh jadi bila digabungkan dengan SpaceX. Di sinilah konsep sinergi itu masuk. Ia bukan lagi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 10. mungkin lebih. Dalam kes ni, pasaran nampak macam itulah. Okey. Boleh jelaskan sikit sinergi ni? Apa contoh konkret yang membuatkan gabungan ni begitu bernilai? Boleh. Bayangkan ini. SpaceX melalui Starlink ada beribu satelit yang keliling bumi. Betul? Kumpul macam-macam data? Ya. Data cuaca global, imej muka bumi resolusi tinggi, pantau laluan kapal secara langsung. Sebelum ni, semua tu hanyalah data. Okey. Sekarang gabungkan ia dengan xAI. Superkomputer xAI boleh proses data gergasi ni untuk, contohnya, meramal hasil tanaman di seluruh dunia. Wow. Atau kesan kebakaran hutan beberapa jam sebelum ia merebak. Atau optimumkan laluan logistik global untuk jimatkan berbilion dolar. Jadi ia bukan lagi syarikat roket dan syarikat AI? Tepat. Ia jadi macam satu sistem saraf pusat untuk ekonomi planet ni. Itulah potensi yang pasaran nampak. Dan mereka sanggup bayar mahal untuk potensi itu. Faham. Jadi, ia pertaruhan ke atas masa depan di mana data dari angkasa digabungkan dengan kuasa AI di bumi. Dan pertaruhan inilah yang naikkan nilai peribadi Musk sebanyak 84 bilion. Dalam sekelip mata. Gila. Jadi, mari kita pecahkan lagi nilai 851 bilion tu. Dari mana datangnya semua tu secara spesifik? Tentu,
Berdasarkan data Forbes, enjin utama kekayaan dia sekarang adalah pegangan 43% dalam entiti gabungan SpaceX dan XAI tu. 43%? Ya. Bahagian dia sahaja dari Super Pocket tu bernilai sekitar 542 bilion. Ini dah jadi tulang belakang empire dia. Lebih $500 triliun hanya dari satu aset. Tapi itu belum cukup untuk sampai 851 bilion. Apa lagi komponen lain? Komponen kedua terbesar, yang dulunya nombor 1, ialah pegangan dia dalam Tesla. Tesla. Dia masih miliki kira-kira 12% saham syarikat tu, yang bernilai lebih kurang $178 bilion. Okey. Dan yang ketiga? Yang ketiga, ada satu lagi komponen yang sering orang terlepas pandang, pilihan saham atau stock options Tesla. Okey, stock options. Boleh terangkan secara mudah apa benda ni untuk pendengar kita yang mungkin kurang faham istilah keuangan ni? Boleh. Secara ringkas, stock option ni macam satu kupon diskaun istimewa. Kupon diskaun? Ia adalah hak untuk membeli saham syarikat pada harga yang telah ditetapkan yang selalunya jauh lebih rendah dari harga pasaran. Oh, okey. Ia macam satu bonus besar yang nilainya akan meletup kalau harga saham syarikat naik mendadak. Dan itulah yang berlaku dengan Tesla. Dan options emas ni bernilai berapa? Options yang dia pegang ni sahaja bernilai kira-kira $124 bilion. Jadi bila anda campurkan ketiga-tiga ni, pegangan SpaceX, XI, saham Tesla dan options Tesla, anda akan dapat angka keseluruhan sekitar $851 bilion. Apa yang menarik bagi saya ialah macam mana pusat graviti kekayaan dia telah beralih sepenuhnya. Betul kan? Dulu kalau kita cakap pasal kekayaan Musk, semua orang akan cakap pasal harga saham Tesla. Sekarang, Tesla dah jadi macam nombor 2. Dah jadi sampingan pula. SpaceX dan AI dah jadi cerita utama. Tepat. Dan ini juga menedahkan satu risiko tau. Kekayaan dia sekarang sangat terikat pada penilaian masa depan yang sangat optimistik. Maksudnya? Kalau sentimen pasaran terhadap AI tiba-tiba berubah atau ada masalah besar dengan roket SpaceX, nilai atas kertas ni boleh jatuh sama cepat macam mana ia naik. Jadi, ia kekayaan yang lebih besar, tapi mungkin juga lebih rapuh berbanding dahulu. Mungkin. Satu pemerhatian yang penting tu. Okey, pencapaian Musk ni macam bulan yang sangat terang, sampaikan kita mungkin lupa ada bintang-bintang lain yang tak kurang terangnya. Betul juga tu. Jom kita alihkan teleskop kita sekejap dan lihat siapa lagi yang ada dalam buruj 10 teratas ni. Sebab cerita mereka mendedahkan sisi lain ekonomi global. Setuju. Senarai ini macam satu potret keluarga ekonomi moden. Ada muka lama, ada muka baru, ada yang kedudukannya dah berubah. Di tempat kedua dan ketiga, kita ada pasangan pengasas Google. Larry Page dan Sergey Brin. Ya, Larry Page dengan $281 bilion dan Sergey Brin dengan $259 bilion. Kalau digabungkan, mereka berdua sahaja dah lebih $500 triliun. Dan cerita mereka sekarang ialah tentang perlumbaan senjata AI. Dengan kebangkitan ChatGPT dan sekarang XAI. Google kena lawan balik. Memang. Google melalui Alphabet sedang bertungkus lumus dengan projek Gemini mereka untuk buktikan yang mereka masih raja dalam dunia AI. Kekayaan mereka sangat bergantung pada kejayaan perlumbaan ni. Seterusnya, di tempat keempat, bekas juara dunia kita, Jeff Bezos. Dengan nilai sekitar 250 bilion, dia dah tak lagi di puncak, tapi masih lagi satu kuasa besar. Apa cerita dia sekarang? Apa yang menarik tentang Bezos ialah dia dah serahkan tugas harian di Amazon. Fokus dia sekarang, ironinya, adalah untuk bersaing secara langsung dengan aset terbesar Musk. Maksudnya, angkasa lepas? Tepat. Melalui syarikat dia, Blue Origin, dia sedang curahkan berbilion dolar untuk bina roket yang boleh saingi SpaceX. Jadi, pertarungan orang terkaya dunia kini dah berpindah dari bumi ke angkasa. Di belakang Bezos, tempat kelima, Mark Zuckerberg dengan 241 bilion. Satu comeback yang hebat lepas pertaruhan besar dia pada Metaverse tu nampak macam era tak berapa menjadi. Betul. Dia telah ubah naratif Meta dari syarikat Metaverse kepada syarikat AI. Sangat pantas. Dia labur besar dalam AI, jadikan syarikat lebih cekap dan berjaya yakinkan semula pasaran. Ini tunjuk betapa cepatnya nasib seseorang dalam dunia teknologi boleh berubah. Dia sekarang dah pintas Larry Ellison dari Oracle yang di tempat ke-6.
Dan kemudian kita ada satu watak yang unik dalam senarai ini. Di tempat ketujuh, Bernard Arnault. Dari LVMH? Ya, dengan 161 bilion. Dia satu-satunya dalam 10 teratas yang kekayaannya datang dari barangan mewah. Beg tangan, jam tangan, champagne. Dia ni anomali yang menarik lah kan. Ini buktikan, walaupun kita ada AI yang boleh tulis novel dan roket yang boleh kemarih, Orang kaya masih nak beli beg tangan mahal. tepat, mereka masih sanggup bayar harga yang sangat tinggi untuk benda-benda macam tu. Nampaknya, cita rasa dan status manusia masih belum boleh diautomasikan. Ia satu peringatan bahawa ekonomi fizikal masih wujud. Betul juga. Melengkapkan senarai, di tempat ke-8, nama yang makin meletup sekarang, Jensen Huang. CEO Nvidia dengan 15.7 bilion. Dia ni macam rockstar dalam dunia AI. Dia bukan sekadar rockstar. Dia orang yang jual gitar dan amplifier kepada semua rockstar lain. Analogi yang bagus. Dalam demam perlumbaan emas AI, semua orang perlukan penyodok dan cangkul, iaitu chip pemrosesan. Dan Nvidia kawal hampir keseluruhan pasaran chip tu. Kekayaan dia adalah cerminan langsung kepada ledakan AI. Di tempat ke-9, kita ada legenda pelaburan, Warren Buffett, dengan lebih kurang 146 bilion. Si Oracle of Omaha masih lagi relevan? Dia mewakili all money atau all economy kan? Betul. Pelaburan dia dalam syarikat macam Coca-Cola dan perbankan tunjukkan yang model bisnes yang stabil dan jana untung secara konsisten masih ada nilainya walaupun tak seksi macam AI. Dan ayah sekali berkongsi kedudukan dengan Buffett ialah Rob Walton dari keluarga pengasas Walmart. Juga dengan 146 bilion, kemasukan dia ke 10 teratas ni agak mengejutkan. Kenapa? Sangat signifikan. Ia tunjuk macam mana sebuah syarikat peruncitan tradisional yang dianggap dinosaur macam Walmart berjaya lawan balik Amazon. Macam mana tu? Mereka guna kelebihan kedai fizikal mereka sebagai pusat penghantaran dan berjaya cecah penilaian pasaran $1 trilion. Ini cerita tentang macam mana syarikat lama boleh berinovasi untuk terus hidup dalam era digital. Senarai yang sangat menarik, penuh dengan cerita persaingan, comeback dan inovasi. Jadi, bila kita undur selangkah dan pandang keseluruhan potret keluarga ni, apa gambaran besar yang kita nampak? Gambaran besarnya ialah satu peralihan tektonik dalam kuasa ekonomi global. Peralihan tektonik. Ya. Ia bukan lagi sekadar nombor, ia adalah satu cerita tentang siapa yang benar-benar berkuasa di dunia hari ini. Dan ada beberapa trend yang sangat jelas. Trend pertama, saya rasa semua orang boleh teka. Teknologi. Dominasi teknologi. Dominasi mutlak. 8 daripada 10 orang terkaya datang dari teknologi. Dulu, orang terkaya dunia ialah raja minyak macam Rockefeller atau tycoon perbankan. Mereka kawal sumber fizikal. Betul. Minyak, besi, aliran wang. Hari ini, kuasa dipegang oleh mereka yang mengawal sumber digital, data, kod dan infrastruktur internet. Orang terkaya bukan lagi tycoon minyak tapi arkitek dunia digital kita. Tapi, adakah ini sihat? Maksud saya, bila kuasa ekonomi dan infrastruktur digital yang kita semua guna setiap hari, dari carian Google, media sosial, cloud computing, sampai ke chip AI, tertumpu pada 8 atau 9 orang individu. Apa risikonya? Itu adalah soalan berbilion dolar. Dari satu segi, pemusatan ini membolehkan inovasi berlaku dengan sangat pantas. Syarikat-syarikat ni boleh labur besar dalam penyelidikan yang mungkin tak akan mampu dibuat oleh syarikat kecil. Tapi, ada sisi lain. Tapi dari segi lain, risikonya sangat besar. Ia mewujudkan single points of failure. Keputusan yang dibuat oleh segelintir individu ni boleh bagi kesan kepada berbilion-bilion manusia. Ia juga timbulkan persoalan tentang persaingan yang adil dan pengagihan kekayaan. Dan trend kedua yang kita nampak ialah anjakan kuasa dalam sektor teknologi itu sendiri. Macam kita bincangkan tadi, Jeff Bezos dah jatuh dari tahta. Jensen Huang pula muncul entah dari mana. Ini menunjukkan bahawa dalam dunia teknologi, anda tak boleh duduk diam. E-dagang, walaupun masih gergasi, mungkin dah tak ada potensi pertumbuhan luar biasa macam dulu. Sebaliknya, kuasa baru kini terletak pada mereka yang bekalkan jentera untuk revolusi AI, macam Nvidia. Dan yang paling atas sekali,
seperti yang ditunjukkan oleh Musk, adalah mereka yang berjaya gabungkan pelbagai teknologi masa depan jadi satu ekosistem bersepadu. Jadi, kalau kita simpulkan siasatan kita hari ini, apa maksud semuanya? Maksudnya, kekayaan yang paling besar hari ini tak lagi dicipta dalam satu industri. Ia dicipta di titik pertemuan atau sinergi antara pelbagai bidang. AI, data, angkasa lepas dan perkomputeran. Dan ranking ini adalah cerminannya. Tepat. Ranking ini cerminan siapa yang paling pantas dan paling berjaya kuasai titik pertemuan ni. Elon Musk bukan lagi sekadar CEO. Dengan nilai kekayaannya, dia dah jadi simbol kepada era baru ini. Era di mana sempadan seterusnya bagi manusia sama ada di dalam chip silikon atau di planet Marikh adalah di mana nilai ekonomi terbesar akan dicipta. Jadi, mesejnya jelas. Ini bukan lagi tentang wang semata-mata. Ini adalah tentang siapa yang sedang menulis blueprint untuk masa depan kita. Dari AI yang kita guna di telefon, sehinggalah roket yang mungkin satu hari nanti akan bawa manusia ke bintang. Dan ranking ini adalah papan markah yang tunjukkan siapa sedang mendahului dalam perlumbaan tersebut. Baiklah, nampaknya kes kita hari ini dah selesai. Misteri di sebalik lonjakan kekayaan $851 bilion Elon Musk telah kita rungkai. Ia bukan magic, tapi satu pertaruhan strategik yang berani ke atas gabungan AI dan angkasa lepas. Dan siasatan kita juga telah mendedahkan landscape kuasa ekonomi global yang baru. Ya, landscape yang kini dikuasai oleh arkitek-arkitek dunia digital. Dan seperti biasa, kami ingin tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk anda fikirkan sendiri. Kita nampak kuasa teknologi hari ini. Persoalannya, siapakah yang akan mendaki senarai ini dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang? Adakah ia akan datang dari bidang bioteknologi? Atau mungkin sektor tenaga bersih? Atau sesuatu yang kita langsung tak nampak lagi sekarang? Dan adakah Elon Musk akan terus memecahkan rekod atau adakah empire-nya yang dibina atas hype ini akan berdepan dengan realiti? Fikir-fikirkan.